Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita meneruskan kitab yang seterusnya selepas daripada khatam kitab Syarah Uqudul Lujain ataupun Syarhu Uqudil Lujain karangan Syekh Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mengaji kitab Syarah Uqudul Lujain itu dapat kita manfaatkan bila bila tiba masanya nanti insya-Allah taala. Dan kitab yang akan kita bacakan ini merupakan kitab yang dibaca di pesantren-pesantren Indonesia. Yang mana kitab ini yang kita akan baca ni jarang dibaca di Malaysia, bahkan boleh kata tak ada lah. Tak ada lah. Yang adanya habis banyak taik pun muhimmah. Lepas tu akhir-akhir ni baru ada Syarah Uqudul Lujain. Orang baca terjemahan tu, sebab ada terjemahan orang buatlah majlis. Tapi kitab Qurratul Uyun ni tak ada. Sebab Qurratul Uyun ni dia gila sikit. Dia fana sikit cerita dalam ni. Jadi dia dan ni kitab-kitab macam Uqudul Lujain, Qurratul Uyun ni menjadi adat setiap tahun pesantren-pesantren di Jawa membaca kitab ni daripada awal sampai khatam pada bulan Syaban dan Ramadan. Bulan Syaban dan Ramadan tu maknanya khatam dua kitab tu raya Aidilfitri. Masya-Allah. Kita miskin. Okay. Dan ada satu kitab lagi yang mereka baca di pesantren juga, cuma kita tak mau sebut nama lah sebab nanti kita akan baca selepas daripada kitab ni. Cuma kitab yang akan dibaca tu level yang ketiga tu untuk orang lelaki je lah. Untuk orang perempuan tak payah dah. Orang perempuan hak ni pun jadi dah. Tu untuk orang lelaki. Sebab tu kitab kecil lah. Tu pun lagi detail lah tu. Okay. Dan itu untuk khusus untuk lelaki sahaja. Okay, sebelum kita baca kitab ini, kita sedekahkan, kita hadiahkan Fatihah kita kepada pengarang matan Syekh Ibnu Yamun rahimahullahu ta'ala. Dan syarihnya iaitu Syekh Al-Imam Syarif Al-Hammam Al-Alim As-Samdani Abi Muhammad Maulana At-Tihami. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab ni kitab level yang kedua selepas daripada Syarah Uqudul Lujain.
Dan lepas ni khatam ni insya-Allah pula level ketiga yang kita tak mau sebut nama lah. Tapi tu untuk orang lelaki saja. Dan yang ketiga tu habis lah, settle. Lepas pada tu tak acar lah kita kahwin ni. Tu fokus kepada kitab-kitab muqarrar kita, karangan-karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dan kitab-kitab muqarrar yang lain insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan dan taufik dan hidayah untuk baca dan dengar dan mengaji semua kitab-kitab yang akan dibacakan nanti insya-Allah taala. Wa qala, katanya ke depan tu, ayat ke depan. Di atas tu disebut sebelum bismillah tu, wa ankihul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Dan nikahlah oleh kalian akan anak-anak yatim daripada kalian dan orang-orang saleh daripada hamba-hamba kalian. Tu syahid ya ankihu tu lah, nikah. Wa qala, dan kita akan baca sehari dua muka tabak ni. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala Syekhul Syarih rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Al-Imam Al-Syarif Al-Hammam Al-Alim Al-Rabbani Al-Arif Al-Samdani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kununul Idris Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha baras lagi maha penyayang. Allahumma salli. Salli bukan salla. Kitab ni salah. Tak cetakan Haramain ni. Salli dengan baca dengan ejaan sallam, bukan salla. Tu okey. Salli. Boleh nak baca salla, boleh juga nak baca salla. Tapi sekali lagi akan kata wasallama lah. Okey. Cuma gurunya baca salli. Boleh lah. Finus bukan salah. Salli dengan makna ada yang kata salli tapi cetakan ni salla. Boleh belaka kalau salli sekali lagi wasallim, kalau salla sekali lagi wasallam. Itu je. Allahumma salli, wahai Tuhanku, salli, selawatlah ia oleh engkau, Dhamir mustatih huwa fi'il amar, kembali kepada Allah, ala sayyidina, ke atas penghulu kami, siapa? Badal Muhammadin, Muhammad, abdika wa rasulika, hamba engkau, wa rasulika, ataf abdika, dan rasul engkau, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang ummi, yang tidak boleh yang tidak yang tidak yang tidak boleh membaca dan menulis. Ummi ni adalah salah satu sifat yang keistimewaan Nabi SAW, bukan menunjukkan kecacatan padanya. Wa ala alihi wa sahbihi, atah baik kata Muhammadin, ay Allahumma salli ala, atah baik kata ala sayyidina, ay Allahumma salli ala sayyidina. Tu Allahumma salli ala alihi. Wahai Tuhan, selawatlah ia oleh engkau atas keluarganya, keluarga Muhammadin, atah baik kata alihi wa sahbihi, dan sahabatnya dan sahabat-sahabatnya nak Muhammadin. Wasallam, kalau baca wasallam solat, kalau wasallim tadi salli. Dia kena gitu. Sebab dia ataf solat. Kalau baca solat itu jumlah khabariyah, kalau baca salli jumlah insya'iyah. Maka nak atafkan kepada ma'tufun alaih kena selari. Kalau jumlah insya'iyah maka atafnya pun jumlah insya'iyah. Kalau jumlah khabariyah maka ataf dia pun jumlah khabariyah. Dia tidak boleh jumlah khabariyah ataf pada jumlah insya'iyah dan sebaliknya. Sebab tu kena muafakat. Shalla wa sallam, salli wa sallim. Kalau baca shalla wa sallim mungkin tak? Boleh, tapi orang kata tak cerdik lah. Orang kata tak cerdik, mana tak ngaji kawan ni. Tu. Habis tasliman. Apa ni? Wasallam, wasallim atau wasallam tasliman. Tasliman ialah maf'ul mutlaq bagi salam ataupun salim, akan sebagai sejahtera biqadri uzmati zatihi, dengan kadar kebesaran zat engkau, zatika, akan kebesaran, akan kadar darajat kebesaran
zat engkau fi kulli waqtin wa hin, pada setiap waktu dan juga masa. Wa hinin, dha fi kulli waqtin wa hinin, pada setiap waktu dan masa Allah Ta'ala selawat dan sejahtera ke atas Nabi, sahabat dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi, bermula puji itu ay alhamdulillah ay alhamdu mustahiqqun lillahi, bermula puji itu mustahak ia puji itu bagi Allah. Alladzi sanna li'ibadihi, yang mana Allah Ta'ala, lillah itu sifat alladzi, sanna yang mensunatkan ia alladzi itu aid alladzi, sanna tu adalah silah alladzi, li'ibadihi mensunatkan oleh Allah Ta'ala itu, li'ibadihi bagi sekalian hamba-hambanya Allah, nyonya alladzi li'ibadihi, jamak bagi abdun, ibad jamak bagi abdun, ibad ialah jamak taksir, li ziyadatil huruf. Okey, dari apa? Jam'ut taksir min ziyadatil huruf, daripada penambahan huruf, iaitu asalnya abdun, kemudian jamak dia tambah alif. An-nikaha mensunatkan apa dia? Akan perkahwinan. An-nikaha maf'ulun bih bagi sanna. Allah Subhanahu Wa Taala mensunatkan untuk kita kahwin. Wa nahahum, dan melarang ia alladhi, yakni Allah tadi, hum akan mereka itu, ibadahu akan sekalian hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu, naha ta'alu'an anis sifahi, daripada perzinaan. Tu okey, daripada perzinaan, daripada dosa zina, dosa zina. Tu. Tu. Wassalatu wassalamu, dan bermula salawat dan salam itu, ala ay nazilani, turun kedua-duanya salawat dan salam. Nazilani itu khabar mahdhuf bagi mubtada as-salatu, wassalamu atah berkata as-salatu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, atas penghulu kami. Siapa? Badal. Muhammadin, Muhammad. Siapa? Badal. Sayyidil Arabi, penghulu bangsa Arab. Wal ajami, ataf Arabi, bangsa Ajam, penghulu bagi bangsa Arab dan bangsa Ajam. Semualah, yakni al-makhluk amatan atau kafatan, makhluk sekaliannya. Bahkan bukan manusia sahaja, jin. Bahkan bukan setakat jin, dalam kasyifatus saja syarah safinatin najah, keseluruhan makhluk, termasuklah jamadat, perkara-perkara yang tidak ada hayat padanya. Al-qaili, sifat bagi Muhammadin, yang berkatalah ia Muhammad itu. Siapa? Maqul qaul bagi qail. Tanakahu, bernikahlah ia, saling bernikahlah ia oleh engkau. Tanakahu asal pada tanakaha, asal pada tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tu wa ma'na waznihi ataupun wa waznuhu littaqabul, lil muqabalah, dengan makna saling. Tanakahu, saling bernikahlah ia oleh engkau. Tanasalu, dan saling saling ada keturunanlah ia oleh engkau. Fa inni, kerana sesungguhnya daku, mukathirum bikumul umama, merupakan orang yang banyak, yakni orang yang berbangga dengan kalian akan umat-umat, yakni umat yang banyak lah. Tu. Jadi di sini tuntutan untuk kita berkahwin dan untuk melahirkan anak. Lepas tu nanti bila dah berkahwin, bila masa berkahwin itu, maka hendaklah target anak banyak. Tu okey. Tu. Jadi kalau mampu bernikah ataupun kalau dah sampai masa bernikah. Adapun kalau talibul ilm tak sampai masa menikah lagi, kalau selepas belajar. Okey, dah sampai dah kerja dah. Lepas belajar dah kerja dah. Dah ada kemampuan untuk bernikah, maka kena nikah. Kalau ada tuntutan untuk atas dia bernikah, maka kena nikah. Tu okey, jangan kalau dah boleh berkahwin itu tidak nikah pula. Sekarang tak boleh nak nikah lah, sebab tak ada tuntutan. Yang peliknya orang sekarang ni, bila tak ada tuntutan nikah, dia galak suruh nikah. Tu dia panggil tak kena pada tempat. Benda tak perlu nikah lagi, dia nikah dah. Sebab apa? Ikut orang. Kawan aku nikah kali. Tak kena itu. Nikah atas ikut hukum. Nikah ada banyak. Nikah sunat sekali disebut. Nikah sunat, nikah wajib, nikah haram, nikah makruh. Kita kategori mana?
Takut kategori haram je, terus duk galak lah. Oh, aku nak nikah seronok. Seronok apa hukum haram? Itu. Nikah itu satu taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu menyebabkan atas kita itu haram, maka tak payah kahwin. Menyebabkan kalau kita atas kita makruh, maka tak payah kahwin. Yang kahwinnya bila? Iaitu bila sampai tahap wajib ataupun sunat. Tu baru betul. Okey. Habis. Kemudian, jadi kalau dah ada kerja, dah ada kemampuan, sunat untuk kahwin, tapi dia tak mau kahwin, maka seolah-olah guru kata seolah-olah dia itu tidak menggunakan nikmat anggotanya, iaitu farah ataupun zakar itu ke arah yang mensyukuri nikmat Allah SWT, iaitu menggunakannya untuk berjima. Dia tak guna ke arah tu. Dia hanya ada zakar dan farah itu hanya keluarkan air kencing, air darah haid, darah istihadah sahaja, tidak menggunakan farah ataupun zakar itu ke arah redha Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah dengan jima, dengan bini sendiri, dengan bini ataupun suami sendiri. Jadi kalau ada kemampuan, maka kahwinlah. Kalau tak sampai masa, jangan kahwin. Tu. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad at-tayyibina, sifat bagi alihi yang baik sekalian mereka itu alihi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'ina, taukid sekalian mereka itu alihi wa ashabihi, wa azwajihi, dan sekalian isteri-isterinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa isteri-isteri itu? Badal ummahatil mu'minina, atau nak buat khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hunna. Bermula mereka itu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummahatul mu'minina, merupakan ibu-ibu bagi sekalian orang-orang mukmin. Jadi ummahatul mu'minin haram ke atas kita nikah akan dia. Walaupun haram ke atas kita nikah akan dia, tapi aurat tetap aurat depan kita. Sentuh dia batal wudu. Kerana pengharaman mereka bukan sebab mahram atas kita. Pengharaman mereka ialah sebab ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan isteri-isteri para anbiya yang terdahulu, pun tidak boleh kita nikah. Tidak boleh kita nikah. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat dia tak boleh nak nikah dengan isteri Nabi, hatta ghayah ulama buat, hatta para nabi sekalipun tak boleh nak nikah dengan ummahatul mukminin. Contoh tiba-tiba lepas Nabi SAW wafat tu, ada lagi isteri Nabi SAW, tiba-tiba Nabi Yunus alaihi salam hidup. Contohlah, Nabi Yunus hidup ke, Nabi Musa hidup ke, dia nak kahwin dengan isteri Nabi, boleh tak? Tak boleh, hukum dia haram. Bertahap tu. Tapi isteri-isteri para anbiya mursalin khasnya haram atas kita sahaja. Tapi atas Nabi yang lain nak kahwin dengan isteri Nabi tersebut, tidak ada masalah untuk mereka kahwin. Contohnya Nabi Musa AS ada bini. Contoh dalam di zaman dia ada Nabi lain yang hidup. Nabi Musa mati, kemudian ada Nabi lain nak nikah dengan isteri Nabi Musa. Boleh tak? Boleh. Adapun isteri Nabi SAW, Nabi lain tak boleh nak nikah dengan isteri Nabi, hatta umat dia pun tidak boleh. Tu bab pernikahan. Itu disebut oleh dalam kitab besar dah lah, kitab besar ataupun dalam kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatin Najah pun ada sebut benda tersebut. Wa ba'du wa man tabi'a wattabi'ina, dan tabi'in, iaitu orang yang mengikuti sahabat Nabi SAW. Khilaf ulama lah, tabi'in ni kena duduk sekejap saja ke dah kira iktibar tabi'in, ataupun kena duduk lama ambil hadis daripada sahabat ke macam mana? Tu khilaf ulama. Okey. Wa man tabi'ahum, dan barang siapa yang mengikut mereka itu, yang mengikut ia man itu, akan mereka itu tabi'ina ila yaumiddin, kepada hari kiamat. Maka siapa yang ikut tabi'in, siapa yang ikut tabi'in, siapa yang ikut tabi'in, siapa yang ikut tabi'in sampai hari kiamat, maka termasuklah mereka mendapat salawat dan sejahtera Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du ay amma ba'du, waw ganti pada amma, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, ay ba'dal basmalati wal hamdalati was salati was salami. Falamma, jawab bagi waw bagi amma yang sepatutnya amma ganti dengan waw, fa tu jawab dia. Falamma, maka tatkala kana nikahu, adalah nikah itu, min a'zami, min ay yakni kana nikahu,
Kainan adalah ia nikah itu. Min ta'alluq bagi khabar kana mahdhuf taqdiruhu kainan atau mustaqirran atau thabitan atau ghairu dzalika. Min a'dhabi asbabil i'tisami, daripada sebahagian daripada perkara-perkara sebab-sebab yang terbesar al-i'tisami. Min a'dhami asbabil i'tisami, daripada merupakan nikah itu sebahagian min litab'i. Nikah itu sebahagian daripada sebesar-besar sebab-sebab penjagaan, yakni penjagaan dirilah daripada berlaku zina dan dosa dan sebagainya. Antara wasilahnya untuk gelak daripada dosa ialah nikah, iaitu dosa apa? Dosa zina. I'tisam, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbari, atah berkata a'zami, wa akbari da'in. Wa akbari da'in, dan sebesar-besar sebesar-besar petunjuk ila ta'affufi, yang membawa ataupun sebesar-besar bawakan yang membawa ila ta'affufi, kepada menjaga kesucian diri. At-ta'affuf yakni iaitu al-ismatu ataupun penjagaan daripada melakukan perkara yang haram. Al-ismah dia panggil, at-ta'affuf. Jadi nikah ini menyebabkan sebesar-besar benteng untuk mengelakkan daripada berlaku zina, berlaku perbuatan keji. Wattahassuni, atah berkata lagi wattahsini, wattahassuni, itulah tu. Wattahassuni, atah berkata ta'affuf. Wattahassuni, dan sebesar-besar wasilah untuk melindungi minal auzari wal athami, daripada kekotoran-kekotoran dan dosa-dosa. Al-auzari jamak bagi lafaz mufrad wazrun, wal athami jamak bagi lafaz mufrad ithmun. Ja'alahu Allah Ta'ala, mudah-mudahan ja'alahu Allah, telah menjadilah ia akan an-nikaha oleh fa'il Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahu mannan, akan anugerah, maf'ulun bih yang kedua bagi ja'ala. Allah Ta'ala menjadikan nikah itu sebagai anugerah, fadilah ala ibadihi, ke atas hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Sifat al-mu'minina, yang beriman sekalian mereka itu hamba-hamba Allah. Wa rahmatan, atah berkata manan, dan juga menjadikan nikah itu sebagai rahmat, tempat turun rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Wa hisnan, atah berkata manan lagi, wa hisnan, dan penjagaan minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Sifat bagi syaitan. Wa ismatan, ataf manan lagi, dan juga ismah, penjagaan jugalah. Sama. Mana nikah ni adalah benda yang besar yang boleh menjaga diri seseorang daripada terjatuh zina. Boleh menjaga pendengaran suami, boleh menjaga pendengaran mata suami, boleh menjaga zakar suami, boleh menjaga tangan suami, boleh menjaga kaki suami, dan seluruh mu'azzam anggota yang 7 daripada berlaku maksiat. Dan termasuklah juga di sebaliknya, iaitu isteri kepada suami. Sama jugalah, baik pada isteri ataupun suami. Wa kana min ajalli ma ulifa fi adabihi wa sunanihi wa mahabbihi manzumatu syekhil imami. Manzumatu isim kana muakhar, min ta'alluq bagi muta'alaq khabar kana muqaddam yang mahdhuf. Wa kana, dan adalah ia mana? Manzumah tadi. Jadi isim kana muakhar lah manzumah tu. Wa kana min ajalli, dan adalah sebahagian daripada sebesar-besar barang, yakni kitab yang dituliskan dia kan barang fi ada. Jadi ulifa dhamir mustati huwa kembali kepada ma, jadi naib fa'il. Dituliskan fi adabihi, jamak bagi adabun, pada adat-adatnya, adat-adat an-nikahi, wa sunanihi, dan sunat-sunatnya, sunat-sunat nikah, wa mahabbihi, dan kecintaan-kecintaannya nikah. Apa? Manzumatus syaikhi, yang dinazamkan oleh syekh al-imam, yang dinazamkan akan syekh. Manzumatus syekh idafah masdar kepada manzumah, nazama yunazzimu tanziman. Manzumah nazama yunazzimu tanziman wa huwa munazzim. Betul itu? Betul lah. Nazama yunazzimu tanziman wa huwa munazzimun wa dhaka munazzamun. Itu munazzam. Ini nazama lah, nazama.
Nazama manzum, isim maf'ul. Jadi asy-syekhi itu idhafah isim maf'ul kepada naib fa'il. Tu. Yang dinazamkan, yang dibuat nazam, yang disusunkan akan syekh itu. Ataupun kita kata isim maf'ul dengan makna isim fa'il boleh juga. Sebab yang susun tu syekh lah, yang disusun tu syekh tu sendiri. Tu okey. Boleh belaka tu. Okey. Jadi gitulah manzumah. Manzumah asy-syekh ataupun gini. Manzumah pun boleh juga kita kata manzumatu syekhi itu idhafat dengan makna lam. Iaitu manzumatu syekhi ai manzumatun lisyekhi. Suatu yang dinazamkan bagi syekh. Syekh yang nazamkan dia. Asy-syekhi al-imami, syekh al-imam, orang yang muttaba', orang yang diikuti. Al-alimi, alim, orang alim. Al-allamati, sirah mubalaghah. Al-allam dengan tak marbutahnya, dua lah sirah di situ. Al-allamati yang tersangat alim ia. Al-hammami yang mempunyai hemah yang sangat tinggi. Siapa? Pada Abi Muhammadin, Abi Muhammad Sayyidi ataupun Sidi Qasimin. Asal sehari semuka ni, tak boleh dua muka. Jadi tak syok lah. Letih sebenarnya sengah ni. Takkan nak baca 2 jam, malah tu. Dia sehari semuka, sehari semuka tu 4 bulan tu. Sebab kita ni tebal ke, nampak huruf besar-besar, tebal tak dia. 70 lebih muka surat. Kalau kita ni lah Haramain. Qasimin, Qasim ibni Ahmada ibni Musa ibni Yamun At-Talidi. Ini musannif lah, orang yang nazam. Lah ngaji mengapai nazam ni. Mengapai kita apa? Aku manzumah ibnu Yamun. Boda. Tu manzumah alfiyah zubat tak apa manzumah ibnu Yamun. Boda dia panggil, boda. Ni yang semangat mengapai, zubat malah mengapai. Qasimin mana dia? At-Talidi, Talidi al-Akhmasi rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan merahmatilah akan Syekh Manzumah ni Allahu oleh Allah, wa radiya ataf rahimah. Wa radiyallahu anhu, dan mudah-mudahan meridailah ia oleh Allah daripadanya Syekh tadi. Ahbabtu, menyukailah ia oleh daku, an adha'ah, menyukai apa dia? An adha'ah takwil masdar jadi maf'ulun bih bagi ahbabtu. Telah menyukailah ia oleh aku, an adha'a, akan bahawa meletaklah ia oleh aku, alaiha, atasnya, ala manzumah, atas manzumah yang dinazamkan tadi tu. Buat tu adha'a tu ta'alluq bi'aunillahi ta'ala, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'aunillah, aunan, idhafah masdar kepada apa? Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idhafah masdar kepada fa'il. Allah Ta'ala syarhan. Adha'a apa dia? Adha'a, letak ia oleh aku akan satu syarah. Syarhan, maf'ul bih bagi adha'a. Syarhan akan satu syarah yang sifat mukhtasaran, yang diringkaskan dia syarah itu. Tu. Lagi pula yahullu, sifat yang kedua bagi syarhan. Syarah yang yahullu alfadhaha, yang memudah ia syarah itu akan lafaz-lafaznya manzumah. Tu yang memudahkan, yang merungkaikan akan lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz manzumah itu. Wa yubayyinu, tu wa yubayyinu ma'aniha. Wa yubayyinu, atah berkata yahullu, wa yubayyinu ma'aniha, yang meneranglah ia syarah itu, ma'aniha. Okey, yang menerangkan ia oleh syarah. Tu dia panggil majazi lah, hakikinya Allah Ta'ala yang menerangkan. Wa yubayyinu ma'aniha, ma'anil manzumah, dan meneranglah ia syarah itu akan lafaz-lafaz ataupun makna-makna manzumah ini, min ghairi iktharin, dari tanpa panjang sangat, mumilin, panjang sifat, mumilin yang membosankan dia, kan ikthar tu. Aku tak sampai tahap memanjangkan.
Kalau panjang-panjang, tapi kalau ikutkan kalau panjang bab ni syok tu. Tak, dia bukannya ngaji pekoh sangat ni. Kalau ikutkan panjang syok lah, nak bosan apa. Wala ikhtisarin mukhillin, dan juga tidaklah tidaklah sampai tahap ikhtisar, ringkas tu sampai mukhillin, yang mencacatkan iyo. Tu sampai tahap tak nak faham, ringkas sangat syarahan tu sampai tahap tak nak faham lagi mafhumah contohnya. Maka dia buat tengah-tengah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Wa yantafi'u bihi, dan memanfaat ia dengan dia, bihi dengan dia, dengan hadza syarhi itu, hadza syarhi dengan ini syarah, insya-Allah taala qaid bagi yantafi'u tu jika berkehendak ia fa'il oleh Allah. Siapa yang yantafi', yang mendapat manfaat tu, man oleh fa'il, oleh orang, huwa yang mana bermula dia man tu, qasirun ialah orang yang lalai, orang yang kurang, mithli sepertiku. Tu qasirun mithli, ai qasirun betul lah, qasirun mithli, yang kurang, yang cuai seperti aku. Insya-Allah ni tawaduk sana. Tapi hurai sekali macam orang gila. Au huwa, ataupun huwa bermula dia, atau berkata huwa qasirun, bermula dia man tu, ala syakilati, ai kainun adalah ia huwa tu, ala syakilati, atas tabiat macam aku, atas tabiatku, syakilati atas tabiatku, wa syakli, dan modelnya seumpama aku. Sama lah tu, lebih kurang. Itu tabiat macam aku dan model dia macam aku juga. Tu tawaduk sani. Wa sammaituhu, dan mempernamakanlah ia akan hadza syarha, akan maf'ulun bih qurratal uyuni. Maf'ulun bih kedua bagi sammaitu, maf'ulun bih pertama. Wa sammaituhu, dan telah mempernamakanlah ia oleh aku akan hadza syarha, akan qurratal uyuni, penyejuk mata-mata, penyejuk hati, penyejuk mata-mata, bukan penyejuk mata hati ni. Qurratul uyun, penyejuk mata-mata hak zahir ni. Masya-Allah taala. Tu. Okey, dan boleh juga kita kata sejuk mata hati, tapi ni zahir lah, sebab isteri zahir, bukan batin. Kalau batin tu Allah Taala. Qurratul uyun di sudut batin sembahyang. Okey, qurratul uyun di sudut zahir ada isteri. Tu. Bisyarhi Nazm Ibn Yamun, dengan pada syarah Nazm Ibn Yamun. Ibn Yamun tadi itulah Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Wallaha arju, maf'ul muqaddam, dan hanya sonyo. Jadi bila maf'ul muqaddam, at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khiru yufidul hasra, bermula mendahulukan akan barang yang haknya di belakang kita kedepankan, yufidul hasra, memberi faedah lah ia takdim, mendahulukan itu akan al-hasra, akan batas, akan makna khusus. Sonyo Allah jualah, arju berharap ia oleh aku, ayyaj'alahu ta'wil masdar, jadi maf'ulun bih kedua arju. Tu ay ja'lahu lah. Wallaha arju ja'lahu. Hanya sahaja Allah Ta'ala jualah berharap ia oleh aku, akan bahawa menjadilah ia Allah, akan hadha syarha minal a'mali, sebahagian daripada min litab'id, sebahagian daripada amalan-amalan, allati sifat al-a'mali, amalan-amalan yang la tanqati'u bil mauti, yang tidak putus ia allati bil mauti, dengan mati. Amalan kita tidak akan berputus. Apa dia ni? Amalan yang tak berputus ni, iaitu dia memberi ilmu yang bermanfaat. Walaupun dia sudah mati, maka berterusanlah pahalanya bagi orang yang mengambil manfaat daripada kita ni, termasuklah kita semua ni yang sekarang ni. Wala tu'qibu sahibaha hasratal fauti, wala tu'qibu, dan tidak mengiringilah ia tidak mengiringilah ia al-a'malu, oleh amalan-amalan itu, sahibaha, akan sahibnya, akan pemiliknya, al-a'mali tadi, akan hasratal fauti, akan tertinggalnya amalan pahala itu.
Tu. Yang ini tidak mengiringilah segala amalan-amalan itu akan sahihnya tidak mengiringilah apa? Hasratal fauti, tertinggal amal pahala. Dengan makna amalan tersebut tidak menyebabkan amalan pahala dia terputus. Gitu tu, harapan gitu tu bijahin nabiyil amin, dengan keberkatan balik tabarruk lah, dengan keberkatan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amini, sifat an-nabi yang amanah, yang sangat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu taala yang memberikan pahala, yang menarik pahala, yang memberikan dosa, yang menarik dosa. Maka dia tidak dapat untuk dia tidak mahu doa dia ini takut-takut tak makbul, maka dia bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna musannif ini mengambil kepandangan mengatakan bahawasanya bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum dia mubah. Kerana terdapat khilaf ulama bertabaruk atau bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah boleh ataupun tidak kerana sudah wafat. Begitu juga dengan orang soleh-soleh, orang ulama-ulama yang lain. Tapi kebanyakan ulama tetap bertawassul dengan para ulama yang telah meninggal, apatah lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi, atasnya, atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu afdalu mubtada muakhar, alaihi ta'alluq bai muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf. Afdalus salati, afdal rahmat, wa azkas salami, dan sejahtera dan sesuci-suci, yang paling suci sejahtera, kesejahteraan, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wahinin, dan setiap masa. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, telah berkatalah ia oleh penyusun kitab ini, mudah-mudahan merahmatilah ia akan nazim ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi malam ini merupakan malam raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan puasa kita dan segala amalan-amalan yang kita telah buat tahun ini dan tahun akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita pada tahun ini, insya-Allah taala. Jumpa lagi pada esok malam, insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.